Keislaman seseorang itu tidak mencukupi untuk diiktiraf sebagai terlepas daripada sesat dan salah, melainkan hendaklah dia berpegang kepada sekolah pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pun tidak cukup. Selain daripada isu mazhab 4 yang mungkin ia tidak begitu membebankan, hendaklah dia bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jika ciri-ciri ini tidak cukup, seseorang yang berada di dalam wilayah persekutuan tidak diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah. Dan jika tidak diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah dalam kerangka pemikiran persekutuan dan tanah Melayu ini, kita tahu bahawa natijahnya dia berada pada mazhab yang sesat. Sebelum itu saya seperti biasa ingin mengulas perkembangan mutaakhir yang mana kebanyakan rakyat Malaysia yang hadir di dalam masjid ini pada hari ini dan juga yang menonton siaran kita ini mengetahui tentang polemik RUU Mufti yang dicadangkan ataupun direncanakan untuk dibentangkan di Parlimen di dalam tempoh yang terdekat ini. Kita memberikan pandangan kita, kebimbangan kita di atas beberapa perkara. Pertama, di atas kesempitan ta'rif yang akan memberikan kesusahan, perpecahan, kafir mengkafir, sesat menyesat di kalangan kaum muslimin. Yang kedua ialah sifat negara ini yang bersifat persekutuan ataupun federation, yang mana wilayah persekutuan merupakan kawasan wilayah pentadbiran kerajaan pusat, yang mana semua orang daripada Perlis, daripada mana-mana sahaja, Kedah, Selangor, apa sahaja, mereka mesti memasuki wilayah persekutuan. Maka ia terbabit dengan orang lain. Apa yang hendak dikemukakan itu, seperti mana yang kita semua tahu, ingin menjadikan wilayah pentadbiran kerajaan Malaysia, keislaman seseorang itu tidak mencukupi untuk diiktiraf sebagai terlepas daripada sesat dan salah, melainkan hendaklah dia berpegang kepada sekolah pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu pun tidak cukup. Selain daripada isu mazhab 4 yang mungkin ia tidak begitu membebankan, hendaklah dia bertasawuf dengan tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Jika ciri-ciri ini tidak cukup, seseorang yang berada di dalam wilayah persekutuan tidak diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah. Dan jika tidak diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah dalam kerangka pemikiran persekutuan dan tanah Melayu ini, kita tahu bahawa natijahnya dia berada pada mazhab yang sesat. Itulah yang cuba mereka laksanakan. Dan mereka mendakwa kononnya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah merupakan mazhab majoriti rakyat negara ini. Sementara yang mendakwa itu pun bukan saja tidak tahu mazhab itu, nak sebut pun tak lepas. Ada yang sebut Asy'ariyah, ada yang sebut Maturidiyah, ada yang sebut Murudiyah. Belum lagi ditanya apa yang ada di dalam mazhab berkenaan.
Bayangkan umat Islam yang begitu luas dan ramai ini nak dipecahkan dan dihukum sesat. Kemudian mereka membuat perhimpunan yang mereka namakan dengan Perhimpunan Perpaduan Ummah atau seumpama. Adalah lebih kurang sekitar 1,000 orang barang ataupun kurang hadir, walaupun mereka mendakwa kononnya puluhan ribu. Barangkali lebih kurang jumlah yang hadir dalam kuliah kita pada malam ini. Inilah yang diperjuangkan. Saya menyebut duka cita ia berlaku pada zaman kerajaan Madani yang berbicara tentang inklusif bukan eksklusif, keterbukaan. Saya percaya itu bukan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi menteri yang menguruskan urusan agama itu tidak mengikuti, menghayati apa yang sepatutnya. Saya ingin memberitahu beberapa hal di sini. Hal yang seperti ini telah berlaku di dalam sejarah Islam. Ia berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia lahir pada tahun 168 Hijrah, sebelum lagi Abul Hasan Al-Asy'ari lahir, dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Abul Hasan tak ada lagi sejarah dia, belum muncul lagi apa-apa pandangan dia. Imam Ahmad mula mendapat tempat yang besar dan menjadi guru yang besar daripada awal, terutama pada zaman tahun meninggalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada tahun 204. Dia mengajar, menjadi guru, terkenal sebagai imam di dalam hadis. Sehinggalah khalifah pada tahun 218 Hijrah, Khalifah Al-Ma'mun, salah seorang khalifah kerajaan Abbasiyah, telah termakan idea Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia ada beberapa perbezaan dengan Asy'ariyah, tapi dalam kes ni tak banyak beza, tapi saya akan sebut sedikit. Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 218 mula menerima idea Mu'tazilah. Dengan idea Mu'tazilah itu dia memulakan tidak menjadikan rakyat itu tidak cukup sekadar Islam, tetapi hendaklah diuji akidahnya, iaitu tentang isu dia panggil khalqul Quran, kejadian Al-Quran. Adakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Ulama-ulama Ahlus Sunnah dan umat Islam sebelum itu tidak menimbulkan isu itu. Tetapi Mu'tazilah karena isu perdebatan dengan Kristian, isu pemikiran falsafah Greek Yunan yang telah masuk dalam buku-buku melalui beberapa orang tokoh, ketika itu muncul satu orang yang terkenal dengan kuatnya idea ini, Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, dan muncul juga orang yang menjadi mufti ketika itu, dia panggil Qadil Qudah bagi kerajaan Abbasiyah, yaitu Ahmad bin Abi Duad. Mereka ini kuat mempromosi idea ini. Seseorang
bila di Islam tak cukup, kena tanya dia kata Quran makhluk ataupun tidak. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dalam hal ini sama, Quran makhluk. Cumanya Asy'ariyah memperincikan yang makhluk itu yang ada tulisan dan huruf yang turun pada Nabi, kalam dibezakan dengan kalam ini dan kalam hakiki ataupun kalam nafsi dengan kalam yang ada yang dibaca dan didengar oleh kita. Sama dengan Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah lebih lajak lagi. Sedangkan Ahli Sunnah generasi awal tak bicara masa itu. Masa itu Asy'ariyah belum muncul, hanya ada Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun mula bertanya ulama akidah mereka, dan ramai yang ketakutan, ada yang terpaksa jawab, sehingga dikatakan Yahya bin Ma'in pun tak berani jawab kerana khalifah mula mengenakan kuasanya kepada siapa yang menyanggahi mazhab ini. Selepas Al-Ma'mun tidak ada, naiknya Khalifah Al-Mu'tasim. Walaupun Mu'tasim ni bagus tentang cerita dia telah menyelamatkan Amuriyah, tapi akidahnya Mu'tazilah. Mereka telah menguji para ulama. Ada ulama yang terpaksa cakap berbolak-balik, bukan untuk menyelamatkan tauriah, bukan kerana nak berbohong, tapi nak mengelakkan masalah. Imam Ahmad firm menolak benda ini, sehingga Khalifah Mu'tasim menangkap, menguji Imam Ahmad, dan penghasutnya ialah mufti, iaitu Qadhi Qudah ketika itu, ataupun tokoh qadi besar, hakim besar syariah. Dulu tak ada jawatan tu disebut mufti, Qadhi Qudah Ahmad bin Abi Du'ad. Dia menggerakkan semua gerakan Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah dalam negara, dan menyatakan uqtulhu ya khalifah wa damuhu alaina. Bunuh dia wahai khalifah, darah dosanya ditanggung oleh kami. Kan dia layak dibunuh. Imam Ahmad disebat oleh tangan Mu'tasim sendiri. Walaupun Mu'tasim cuba pujuk Imam Ahmad, kau kata, jangan katalah makhluk supaya aku dapat lepaskan kau. Kata Imam Ahmad, datangkan satu ayat dari kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah yang membolehkan aku menyatakan hal ini. Disebat Imam Ahmad pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Dipenjarakan 2 tahun lebih, dan semua ulama dan rakyat diuji akidah mereka. Islam saya tak cukup, macam ni lah, nak kena tahu dia akidah apa, Quran makhluk ataupun tak. Ramai ulama, ada sebahagian yang mati. Imam Ahmad bertahan. Ulama, orang lain tak boleh buat apa, rakyat tak boleh buat apa, khalifah menggunakan kuasa. Ditambat dan disebat Imam Ahmad, sehingga para ulama menyebut asamallahu al-ummata bi Abi Bakr yaum riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaum al-mihnah. Allah selamatkan umat ini dengan Abu Bakar pada hari peperangan, pada hari riddah, hari murtadnya orang ramai-ramai, dan Allah selamatkan umat ini dengan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah, iaitu hari ujian, iaitu Quran makhluk ataupun tidak, dinamakan dengan Ayyamul Mihnah. Selepas Ma'mun tak ada, ganti khalifah yang baru Al-Mu'tasim,
atas mazhab yang sama, tak membenarkan mazhab lain. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Jika tuan-tuan pernah mendengar kuliah saya dahulu tentang imam hadis yang besar daripada Andalus, Baqi bin Makhlad, yang datang daripada jauh nak berguru dengan Imam Ahmad, terpaksa setiap hari dia datang sebagai seorang peminta sedekah untuk mendengar satu hadis daripada Imam Ahmad. Kena berlakon, kerana kalau khalifah kena special brand tahu, pasukan kerajaan tahu ada orang yang pergi mengaji dengan Imam Ahmad, akan ditangkap. Ini bukan zaman moden, ini zaman khalifah Islam. Baqi bin Makhlad datang jauh. Imam Ahmad kata min Afrika, ab'ad min dah, dari Afrika, aghusul bahr, dari jauh terpaksa masuk ke dalam menyeberangi laut. Kata Imam Ahmad, orang sepertimu ini ditolong, tapi kau tahu keadaan aku tak boleh. Jika kau mau, kau datang bagi salam, satu hari satu hadis aku baca. Imam Ahmad terpaksa disembunyikan, tak dibenarkan bertemu dengan orang, takut mengajar, kerana nak menjaga isu Quran makhluk, isu Mu'tazilah. Dan isu ini sama ada pada Asy'ariyah, cuma Asy'ariyah lebih ada detail sedikit. Tuan-tuan, habis Khalifah Mu'tasim meninggal dalam keadaan akidah itu, naik Al-Wathiq, khalifah yang berikutnya, masih lagi dalam akidah itu. Tetap Imam Ahmad dan ramai ulama ahlu sunnah tidak boleh mengajar. Sehinggalah satu hari ditangkap seorang tokoh, sebahagian kitab-kitab menyebut namanya Muhammad bin Abdullah, sebahagian menyebut dengan gelaran umum, gelarannya Al-Azra'i. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ini kemudian diminta, Al-Wathiq kata, kau dialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad, dia punya mufti dah, dia punya qadhi qudah dah. Dia kata, wahwa indi laysa min ahli al-ilm, aku bukan tak mau dialog, tapi dia bukan ahli ilmu. Dia kata begitu. Ni mufti ni qadhi qudah, maksudnya mufti besar rujukan kerajaan. Khalifah kata, wahwa indana min ahli al-ilm, dia di sisi kami ahli ilm, kau kena dialog dengan dia. Dia kata, kalau khalifah tidak bagi pilihan, tak apa, aku boleh dialog dengan dia. Masa awal dia tak mau tengok bermuka Ahmad bin Abi Du'ad. Yang ini Ahmad bin Hanbal, imam, yang ni yang buat akta ni namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Soalan yang pertama, Al-Azrami tanya pada dia, nama Al-Azrami tanya kepada dia, hal Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa sahabah alimu hadha atau lam ya'lamu? Yang kau katakan bila orang nak masuk kodok uji ni, mengucap Quran makhluk ataupun tidak? Kalau kata makhluk, okey, lepas. Tidak makhluk, tangkap. Nak uji tu akidah tu. Dia tanya, adakah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan sahabat semua, mereka tahu tak apa yang kau tahu ni, masalah Quran makhluk ni? Ahmad bin Abi Du'ad terdiamlah. Kalau dia kata tahu, dia kena bagi tahu dalil. Dia kata,
ma'alimu. Mereka tak tahu. Dia kata, dahsyat. Kau ada ilmu yang Rasulullah tak tahu. Abu Bakar tak tahu. Omar tak tahu. Adakah kau mendapat wahyu ataupun apa? Tak. Sebenarnya mereka tahu. Dia kata. Dia pusing balik. Tak, dia kata, mereka tahu. Dia tanya, kalau mereka tahu, adakah mereka menyeru kepadanya, mengajarnya, menguji orang tentangnya, bertanya orang apabila orang itu telah Islam, mereka bagi tahu? Kalau mereka tahu, mereka ada tak seru dalam mana-mana dalil kau, dalil Quran dan Sunnah, menunjukkan mereka menyeru orang kepada apa yang kau seru, menguji orang lain, memaksa orang lain dengan apa yang kau paksa? Ada tak mereka buat hal itu? Jadi dia tak boleh nak jawab. Kalau dia kata paksa, tak ada dalil. Dia kata tak ada. Ahmad bin Abi Duat kata tak ada. Dia kata, jika sekiranya mereka tahu seperti mana yang kau dakwa, tapi mereka tak menyuruh orang kepadanya, tak memaksa orang untuk menerimanya, tidak menguji orang tentang agama dengan perkara ini, mengapa tidak engkau berlapang dada seperti mana Rasulullah dan para sahabatnya berlapang dada tidak melakukan hal ini? Kenapa engkau nak melebihi mereka? Jika engkau betul, tak apalah kau. Jika kau salah, biarlah kau seorang salah. Jangan nak suruh orang lain pun salah. Mengapa engkau tidak tinggalkan orang ramai seperti mana Rasulullah dan sahabat tinggalkan mereka daripada membicarakan hal ini? Ahmad bin Abi Duat tak boleh jawab. Dia terdiam. Khalifah Al-Wasiq merenung panjang. Ahmad Al-Wasiq kata pada Ahmad bin Abi Duat, kau jawablah. Ya, dia kata mereka tak suruh, tak ada kalau mereka ada kelapangan, kalau let's say kau betul lah, kau betul, tak apalah. Tapi Rasulullah pun betul, tapi dia tak serukan orang. Kenapa kau nak paksa orang? Ahli sejarah kata sebahagiannya Al-Wasiq buka gari yang menggari Al-Adrami, dan dia kata, aku mohon maaf. Selepas daripada itu Al-Wasiq slow tentang bab ni, dan mula tak begitu hormat kepada Ahmad bin Abi Duat. Mula biar dia, mufti yang mengenakan akta ni. Kemudian setelah Al-Wasiq tidak ada, naiknya Al-Mutawakkil bin Wasiq, anak dia, sebagai khalifah. Dia merupakan penyokong kuat Ahmad bin Hanbal. Diberikan kemuliaan kepada Imam Ahmad, disuruh untuk mengajar kembali rakyat akidah ahli sunnah yang sebenar. Tetapi fitnah itu berkelangsungan sekitar 15 tahun lamanya. 3 penggal pilihan raya. Lima belas tahun Imam Ahmad disebat, diburu, dipenjara, terpaksa menyembunyikan diri, terpaksa berada jauh daripada orang demi satu isu, tidak mau menyatakan seperti yang ahlul kalam kata, Quran adalah makhluk. Ini pengalaman sejarah. Kemudian kita tahu dalam sejarah muncul lagi hal yang seperti itu. Ibnu Tumat yang muncul di Maghrib
Ibn Tomat ni datang kemudian. Dia ni lahir pada tahun 470 lebih, 74 begitu. Meninggal pada tahun 524 Hijrah, beberapa ratus tahun kemudian, selepas peristiwa yang dahulu. Dia memerangi kerajaan Murabitin, menegakkan kerajaan Muwahhidin, mewajibkan akidah Asy'ariyah kali ini. Membunuh dalam satu malam saja 70,000 orang yang tak bersama dengan akidahnya. Buku dia sekarang itu, Aqidah Mursyidah itu, diterjemahkan dan disebarluaskan oleh golongan-golongan konservatif ini dalam negara kita, termasuk yang hadir di dalam perhimpunan-perhimpunan ini. Mereka mengepalai buku Ibn Tomat ini. Ibn Tomat ini. Tuan-tuan, racun yang seperti ini jika dimasukkan, ia akan menjadi barah yang akan menyebabkan rakyat bergaduhan antara satu sama lain. Kafir mengkafir, hanya kerana tujuan mereka nak secure tempat itu supaya kumpulan mereka saja selamat. Itu saja, tanpa memikirkan masa depan negara. Duka cita menteri agama yang pernah ada latar undang-undang tetapi gagal untuk memahami kemaslahatan negara, dan ia tidak layak untuk bagi sebuah negara yang bersifat majmuk yang seperti ini. Ini adalah perkara yang saya ingin sebut supaya kita tidak mengulanginya. Kita bukan anti Asy'ariyah. Kalau dia nak kata Asy'ariyah ahli sunnah, Maturidiyah ahli sunnah, Ahlul Hadis ahli sunnah, tak apalah katalah. Tapi masalahnya dia nak kata dia saja. Sedangkan Asy'ariyah itu sendiri mazhab yang berkembang. Muhammad Saleh Al-Ghursi ni satu orang tokoh Asy'ariyah zaman moden ini. Dia tokoh besar. Dia kata mu'zam mutaakhiri al-Asy'ariyah, kebanyakan orang mutaakhir Asy'ariyah ni ulu fi ta'wil. Mereka itu melampau di dalam pentakwilan. Wasaru fihi ala tariqatil Mu'tazilah. Mereka itu telah dalam bab takwil telah jadi macam Mu'tazilah. Ni tokoh Asy'ariyah yang duduk di Turki. Itu Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah yang duduk di Mesir, ulama Mesir, ulama Azhar besar akidah. Hasan Asy-Syafi'i. Dia kata dia Asy'ariyah. Laqad bada al-Asy'ariyatu yastakhdimuna silah at-ta'wil yaqtaribuna min al-Mu'tazilah bil wuduh fi hadha as-salat. Dah bermulalah Asy'ariyah ni pada zaman ni menggunakan senjata takwil, dan mereka itu mendekati Mu'tazilah dengan begitu jelas pada zaman ini. Padahal dia tokoh Asy'ariyah, tapi dia versi Asy'ariyah yang awal. Dan ini saya sebut mungkin sebahagian orang pelih ke apa yang mungkin tidak jelas kenapa isu ini begitu dibincangkan. Kerana ia isu yang bersifat sektarian, kepuakan yang cuba dijadikan oleh segolongan puak untuk kepentingan tertentu dengan membelakangkan kepentingan dan masa depan negara. Kononnya untuk kesatuan. Apa maksud untuk kesatuan? Tujuan kita untuk kesatuan dalam masjid ini, kita hanya benarkan mereka yang pakai kain plekat saja masuk. Jubah tak boleh. Boleh macam tu. Tujuannya untuk kesatuan. Atau benarkan pakai jubah saja, yang pakai t-shirt jangan masuk. Kalau kau untuk kesatuan, kau benarkan semua orang masuk selagi orang nak solat. Yang pelik dan menariknya, ketika JISB begitu dahsyat minum air kaki, mengaku Mahdi semua, tak
muncul semua ni. 5 tahun ambil masa, itu pun setelah kita bising. Tiba-tiba isu ini begitu aktif sehingga bagaikan tidak ada hari lagi. La haula wala quwata illa billah. Panjang kan nanti buka kitab tuan-tuan.